Okey, so tadi kita dah tengok 6.1. Ini sambung lah. Sambungan dia adalah tentang tamadun Yunani. Okay, tapi masih lagi latar belakang sistem pentadbiran tamadun Yunani. Okay, kita tengok sistem pentadbiran dia. Okay, so kita tengok muka surat 3, 6.1. Okay, tengok. Okay, latar belakang tamadun Yunani. Okay, guna highlighter. Tamadun Yunani sebenarnya berkembang antara 1000 sebelum Masihi sehingga 800 sebelum Masihi. Okay, highlight sini. Okay, so tamadun Yunani mempunyai peningkatan tamadun. Kita tengok dari segi sistem pemerintahan pentadbiran, iaitu ini yang kita tengok. Okay, sistem demokrasi. Okay, sistem demokrasi. Okay. Okay, so sekarang kita tengok dulu Yunani ini di mana. Tadi kita dah labelkan peta ikut keseluruhan dari segi keseluruhan. Okay, sekarang ini kita zoom. Bila peta tu di zoom kan, kita akan nampak yang yang kedudukan atas. Kalau peta awak tak ada warna kan, itulah minta saya tolong warna lah. Bukan minta tolong, awak kena warna lah. Tengok teks muka surat 118. Macam biasa, yang penting awak kena warnakan laut. Kalau rajin, warna dua-dua, tanah dan laut. Kalau tak rajin, warna laut pun okey. So sekarang kita tengok sini sedikit. Tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece, highlight, dan pulau-pulau di Laut Aegean. Mana situ? Sini ni Greece. Ni Laut Aegean. Macam tak nampak je kan? Tukar colour lah. Laut Aegean. Sini maksudnya kedudukan tamadun Yunani dekat dengan laut. Nampak? Kedudukannya berhampiran dengan laut. Menyebabkan orang Yunani terkenal sebagai pelayar. Sebab kedudukan dia dekat laut menjadikan masyarakat Yunani terkenal sebagai pelayar. Maksudnya orang yang suka naik kapal dan berlayar lah, pergi ke tempat ataupun negara-negara orang. Dan awak kena ingat, pelayar dulu dia hebat tau. Kerana awak kena ingat pada masa itu peta dunia ataupun GPS ataupun internet belum lagi dicipta pada masa itu. Jadi pelayar-pelayar ini hanya bergantung kepada ilmu dan pengalaman ilmu-ilmu laut. Maksud dia orang hebat dengan ilmu-ilmu laut. Antaranya termasuklah macam mana mereka tengok bintang sebagai penunjuk jalan. So kita tengok sini. Masih dekat sini. Alamak, laut tadi dah laut, pelayar. Terdapat 3 polis. Polis, highlight polis. Apakah maksud polis? Sebenarnya polis ataupun negara kota, ataupun sebenarnya kita boleh panggil dia sama maksud. Saya nak mudahkan awak je. Dia tak adalah sama maksud sangat, tapi sebenarnya hampir sama lah dengan bandar lah. Bandar. Ni adalah contoh, bukan contoh lah, ini sebenar lokasi sebenar kota tamadun Yunani. Nampak, walaupun dah berusia 2000 tahun, bangunan-bangunan dia masih lagi ada, dan mereka Greece sengaja kekalkan bangunan ini sebagai lokasi pelancongan. Bukti, maksudnya tamadun Yunani ini pernah mencapai satu bidang tamadun yang hebat lah. Itu nak bagi tahu. Sebab itu polis ataupun negara kota, kita panggil dia kita panggil dia polis ataupun negara kota. Bukan polis bukan polis yang kita selalu nampak ni, yang buat apa, yang bertugas ni. Bukan. Kerana apa? Kerana saya cakap ni kerana ada pelajar yang salah faham tentang polis yang dimasukkan dengan
negara kota Yunani dengan polis ini. Okay. Bukan tolong bukan. No. Okay. So kita tengok. Okay, so sekarang ni polis kita ada 3 polis untuk Tamadun Yunani. Maksudnya apa? Ada 3 bandar. Okay, 3 bandar ataupun 3 negara kota. Okay, iaitu Athens, Sparta, Corinth. Okay, tak nak ingat Corinth tak apa. Okay, yang penting awak ingat 2 ni lah. 2 ni penting Okay, Athens dengan Sparta. Okay, nampak? Sebenarnya yang ini saya ambil ilustrasi sebenar adalah daripada negara kota yang ni lah. Nampak? Sama kan? Okay, memang sama pun. Memang lokasi pelancongan sampai sekarang dia ada lagi Sekarang tak ada melancong lah. COVID. Okay, so tengok sini. Okay. Okay. Negara kota terbahagi kepada 3 bahagian negara kota terbahagi kepada 3 bahagian. Apa maksud 3 bahagian tu? Okay, iaitu bandar utama, bandar utama, bandar kecil dan kampung. Okey, so di tengah-tengah polis. Okey, polis tu bandar. Dalam bandar ada lagi satu dipanggil Akropolis. Okey, merupakan lokasi yang strategik. Okey, highlight lokasi yang strategik kerana terdapat pelbagai kemudahan. Okey, pelbagai kemudahan seperti rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana dan rumah. Yang saya highlight ni, tolong highlight Okey, dan terdapat juga kawasan lapang. Okey, kawasan lapang yang dipanggil agora. Dia macam stadium lah macam stadium. Kawasan lapang tempat orang berkumpul ataupun tempat pasar yang digunakan sebagai tempat pertemuan ataupun pasar. Tempat pertemuan dan pasar. Okey. Terdapat 2 ciri-ciri polis. Okey. Terdapat 2 ciri-ciri polis. Apa dia? Okey. Ciri-ciri dia adalah, pertama sekali adalah nak tengok bagi tahu dia ni layak tak dapat polis. Ni kawasan ni layak tak dapat bandar ke tak bandar macam tu. Okey. Maksudnya dari segi dia punya keluasan wilayah. Keluasan wilayah. Okey, dan juga jumlah penduduk. Kalau penduduk sikit saja bukan polis lah. Jumlah sedikit pula. Jumlah penduduk. Okey. Okey. Kalau contoh kampung-kampung kecil tak ramai penduduk, boleh tak dijadikan panggil bandar? Tak boleh lah. Okey, tak boleh lah. Macam tu lah. Jadi boleh tak dipanggil sebagai polis kalau jumlah penduduk sikit? Tak boleh. Jumlah penduduk mesti ramai dan wilayah mesti besar, baru boleh dikategorikan sebagai polis. Okey. So bagi penduduk Yunani, polis merupakan tanah suci kurniaan. Ini kepercayaan kurniaan dewa. Tuhan diorang lah, Tuhan mereka bagi masyarakat Yunani. So sebenarnya apakah yang ada dalam sebuah bandar? Sebenarnya negara kota yang ada pada Tamadun Yunani tak jauh beza dengan bandar yang ada dekat Malaysia. Kita ambil contoh ni. Kalau siapa pernah sampai Kuala Lumpur, kawasan penduduk dia ramai. Okay, dia punya ada bangunan kerajaan, pusat pentadbiran. Okay, so apa yang dia ada sama macam apa yang
Polis untuk Yunani ada, negara kota Yunani ada, bangunan ada, rumah kedai ada, rumah ibadat ada, jalan pun ada, berbagai kemudahan-kemudahan. Okey, itu yang dimasukkan dengan latar belakang tamadun Yunani, ataupun kita nak tengok dia negara kota, negara kota Yunani. Okey, sampai situlah hari ini, sampai sinilah. Yang lebihnya awak boleh buat tamadun, warnakan peta cantik. Okey, nanti minggu lagi satu kita akan masuk dia 6.2, ya. Okey, terima kasih.